Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada yang tanya saya, apa itu PFA? Okey, PFA ni kalau kita tengok kalau mengikut Sphere dan juga ISEC dia boleh didescribekan sebagai bantuan kemanusiaan yang mana tujuan utamanya adalah untuk membantu individu-individu yang mengalami ataupun yang sedang berada dalam suffering yang mana memerlukan bantuan-bantuan kemanusiaan immediately, seperti memberi bantuan bantuan yang praktikal, termasuklah mengenal pasti keperluan asas dan juga apa yang diperlukan. Kemudian kita juga membantu menyediakan basic need lah, contohnya makanan ke, air ke dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, peranan PFA provider ni adalah untuk mendengar, untuk membantu mereka ventilate apa yang berlaku dengan keadaan tidak memaksa mangsa yang terlibat itu dipaksa untuk bercakap, dan untuk menenangkan mereka yang terlibat agar terus tenang, dan juga menyediakan maklumat-maklumat bagaimana untuk connecting dengan bantuan dan seterusnya memberikan social support lah. Dan yang paling penting sekali, PFA ni juga digunakan untuk mengelakkan individu ataupun mangsa daripada terus protecting people lah from further harm. Maksudnya daripada terus terancam daripada segi emosi dan sebagainya. Dan perlu diingat kat sini, PFA itu dia bukannya counselling process, dan dia bukan hanya boleh dibagi oleh profesional saja, oleh pakar perubatan dan sebagainya, tetapi perlu diberikan oleh mereka yang ada kemahiran kemanusiaan untuk membantu manusia mengatasi masalah yang mereka alami. Mungkin pada peringkat pada waktu disaster, pada waktu COVID ni juga ramai ibu dan bapa yang mengalami kehilangan, anak-anak yang mengalami kehilangan orang yang tersayang. Mereka juga perlu di-comfort, perlu ditenangkan. Jadi kemahiran PFA ini adalah satu keperluan yang paling penting untuk membantu mereka. Okey, ada yang bertanya, apakah kaitannya PFA dengan mengendalikan kes-kes COVID-19 seperti yang berlaku sekarang ni? Sebagai maklumat, COVID ni adalah satu pandemik yang mana apabila dunia berada dalam pandemik, ramai orang mengalami kekusutan ekonomi, kekusutan emosi dan sebagainya. Ramai yang memerlukan bantuan emosi dan sebagainya. Maka peranan dalam psychological first aid ni adalah seperti saya katakan tadi, kita cuba bantu daripada practical care dan sebagainya. Ramai orang yang sedang mengalami kehilangan, maksud saya kematian yang tersayang dan sebagainya, dan mereka ni perlu dibantu untuk ditenangkan emosi. Maka kemahiran PFA adalah amat diperlukan, kerana mereka yang baru kehilangan mungkin sukar untuk memberikan kerjasama jika diberikan bantuan kaunseling pada waktu itu. Lantaran itu, PFA adalah amat penting untuk mengurangkan bebanan yang mereka alami. Di samping ada kemahiran-kemahiran empowerment bagi membantu practical need, seperti bantuan kemanusiaan yang lain, bantuan daripada segi mengurangkan beban dan sebagainya. Itulah yang perlu dilakukan oleh mereka yang ada kemahiran-kemahiran basic dalam psychological first aid. Okey, latihan PFA ni adalah amat perlu kepada setiap individu ataupun mereka yang di luar sana yang berminat untuk membantu individu ataupun yang berminat dalam menilai ataupun membantu individu yang bermasalah, yang mementingkan kemanusiaan lah. Berkemungkinan ada juga kita boleh membantu kanak-kanak yang berada dalam krisis, wanita yang mungkin berhadapan dengan krisis, remaja yang berhadapan dengan krisis. Yang paling penting, krisis yang mereka ada tu perlu dikurangkan supaya tidak memberikan further harm, tidak memberikan kecederaan kepada diri. Dan begitu juga kalau di medical setting ni memang
banyak aktiviti PFA perlu dilakukan. Selain daripada itu, kita juga boleh membantu local authority ataupun pihak-pihak kerajaan tempatan, community dan juga leaders, bagaimana untuk menenangkan emosi dan sebagainya. Maka bagi mereka yang mementingkan aspek-aspek kemanusiaan, maka kemahiran PFA perlu didedahkan kepada mereka. Dan melalui program PFA yang akan dijalankan ini juga, peserta akan dibekalkan dengan bank assessment berkaitan dengan penilaian psikologi dan juga instrumen-instrumen ataupun peralatan toolkit yang boleh digunakan bagi mengendalikan kes-kes yang mungkin wujud di lapangan. Lantaran itu, ini akan memberikan accessible, kemudahan kepada pengendali kes untuk mendapatkan maklumat immediately dan akhirnya boleh diberikan feedback atau display kepada mangsa ataupun klien yang terlibat sewaktu sebarang bencana, dalam keadaan kesusahan emosi dan sebagainya. Inilah dia satu maklumat yang kita bagi menggunakan kaedah online yang mana boleh accessible ataupun boleh dicapai bila-bila waktu diperlukan bagi tujuan tugasan di lapangan. Jadi jika anda berminat untuk mempelajari kemahiran PFA ini, eloklah sertai program latihan PFA yang dianjurkan oleh NGO Feminita ini. Okey.